eh, bagaimana kita akhirnya akan mencapai surga tadi ya. Nah, sekarang kan banyak di Indonesia Ustaz, kita pemahaman tentang Islam itu untuk mencapai surga itu kita berbeda-beda Ustaz, dalam melakukan ibadah ya. Apakah boleh kita berdebat tentang itu Ustaz? Akhirnya kita jelas seperti yang Ustaz bilang bahwa tujuan kita memang mau masuk surga kan? Tapi berbeda-beda tetap pemahaman surga itu. Ada yang bilang ini yang paling benar, ini yang salah ini. Jadi bagaimana menurut Ustaz tentang pemahaman yang berbeda ini? Akankah karena berbeda nanti kita masuk neraka semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dahulu masa saya muda, saya selalu buat satu hal, satu contoh untuk dipahami tabiat agama. Manusia secara keseluruhannya dibekalkan oleh Tuhan percaya kepada Tuhan dalam dirinya, fitrah. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah yang Allah telah letakkan dalam diri manusia. Kalaupun kita tidak ajar tentang Tuhan, manusia tetap akan mencari Tuhan. Ini adalah salah satu poin yang cuba dibangkitkan dalam School of Mu'tazilah ataupun dalam mazhab, dalam aliran Mu'tazilah, bahwasanya manusia boleh mengetahui kebenaran dengan diri dia sendiri. Tapi ini long debate. Kita tahu itu bukan soal kebenaran, tapi soal manusia memang fitrah mempercayai Tuhan. Saya contoh, apabila satu orang perempuan ataupun dia jadi ibu, kita tak payah ajar dia bahawasanya sayanglah pada anak. Tak perlu, itu tak payah pergi kursus. Di hospital ada kursus susu ibu apa, tapi tak perlu khusus macam mana mau menyayangi anak, tak perlu. Kan? Kerana itu kalau orang meminang anak kita, awak kalau jadi bapa, saya minta supaya awak sayang anak. Ini yang tak sayang anak tu memang luar tabi'i tu. Kan? Demikian juga kepercayaan tentang Tuhan. Ini tak perlu. Okey, let's say Tuhan tidak menghantar Rasul. Rasul tak ada. Ini satu komunitas yang hidup di dalam satu tempat, semua orang percaya Tuhan. Tapi tidak ada satu wahyu, Rasul yang membawa wahyu yang datang. Apa akan terjadi pada masyarakat itu? Apa akan terjadi? Yang akan terjadi ialah salah satu yang cerdik akan kata, tuan-tuan sekalian, sini pun tuan-tuan juga, saudara-saudara sekalian, Tuhan wujud. Dan ramai akan menjawab di bawah, ya, kami pun tahu, rasa memang ada Tuhan wujud, iaitu supreme being, the creator, zat yang absolute, pencipta kita. Tapi apa soalan mereka katanya? Apa soalan pertama agak-agak dia orang katanya? Tuan-tuan faham saya cerita? Apa soalan yang tuan-tuan agak akan ditanya kepada orang yang kata ada Tuhan ni? Ramai ni, semua orang yang bijak, ketua dia kata Tuhan wujud. Apa yang akan ditanya oleh orang ramai pada dia? Di mana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Betul tak? Betul tak? Sekarang wahyu tak ada. Apa yang orang ini akan buat? Dia mungkin akan kata, macam mana Tuhan ya? Okey, bagi saya masa 1 minggu. Dia pun balik. Dia nak fikir macam mana Tuhan. Kalau dia nakal lagi, dia akan mula buat Tuhan-Tuhan di dalam bentuk ukiran. Betul tak? Itu yang berlakunya imej dan berhala. Lalu adalah berhala. Bila manusia mula buat mengandaikan Tuhan dengan akal, sini panggil panca indera, dengan
igauan dia, imajinasi dia. Apa yang dia akan andaikan? Manusia hanya mampu melakukan menzahirkan dalam karya dia apa yang telah ada di dalam imajinasi dia. Betul tak? Imajinasi hanya terhasil apa yang pernah manusia lihat, sentuh, cium, yakni dia bau, itu imajinasi dia. Kalau orang asli yang duduk di hutan mengandaikan Tuhan, muka Tuhan yang menakutkan macam hantu hutan. Betul tak? Kalau orang Cina mengandaikan Tuhan, muka Tuhan macam orang Cina. Kalau orang India mengandaikan Tuhan, maka Tuhan yang dilukis dan diukir macam muka orang India. Sepatutnya tak boleh macam muka satu kaum. Tuhan bukan Tuhan satu kaum. Tuhan ialah Tuhan yang merentasi semua bangsa dan kaum. Tetapi kerana imajinasi mereka yang hidup di dalam tribes dan nation tertentu, jadi Tuhan-Tuhan yang kita lihat di berhala-berhala berbagai di dunia ini seperti dengan rupa kaum berkenaan. Betul tak? Nabi Isa, dia bangsa apa? Ha? Kan? Yahudi. Wa rasulan ila bani Israel, dan rasul kepada bani Israel. Rupa Jesus sepatutnya rupa seperti mana rupa siapa? Yahudi lah. Tapi rupa Jesus sekarang seperti rupa pemuda Eropah. Sebab apa? Yang buat adalah siapa? Tapi rupa Jesus di India, di gereja India, seperti siapa? Oh, India. Maka perkara yang pertama yang dilarang apabila wahyu muncul, perkara yang pertama kita tak boleh lakukan apabila wahyu datang, wahyu yang sebenar datang. Ni cerita belum ada wahyu. Kalau wahyu datang, para rasul datang, perkara pertama you tak boleh buat apa? Jangan menyamakan Tuhan dengan apa-apa makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ini very foundation Islam yang paling kuat. Tak boleh samakan. Kalau boleh samakan, jadi macam ni. Sebab tu dalam Islam no image, iconoclash, agama yang anti image. Sebab tu ukiran-ukiran yang mengagungkan diharamkan di dalam agama, kerana tak boleh sehingga manusia mengagungkan sesuatu atau mengandaikan Tuhan dalam apa-apa bentuk. Kullu ma khatara bi dhalika wallahu khilafu dhalik. Apa saja yang terlintas dalam fikiranmu, Tuhan tidak sama dengan itu. Okey, habis. Saya nak jawab soalan tu. Soalan yang kedua, katakanlah si Tok Batin ni, yang ketua dia ni, bawalah satu ketul batu, Tuhan macam inilah rupa dia, yang dia orang pun tengok, oh macam tu ya. Apa soalan yang kedua? Dia orang akan tanya, apa soalan kedua? Dah ramai-ramai ni, macam ni. Kalaulah dia orang accept, okay, you yang pandai, you kata Tuhan macam ni, apa soalan yang kedua dia orang tanya? Apa soalan yang agak-agak dia orang semua ni akan tanya? Of course, soalan yang kedua dia akan tanya, macam mana kita nak dekat diri dengan Tuhan? Betul tak? Macam mana kita mau supaya Tuhan tolong kita? Betul tak? Itulah soalan dia yang berikutnya. Jadi Tok Batin ni akan kata, bagi saya lagi 1 minggu. Betul tak? Dia pun balik lagi 1 minggu. Dia fikir macam mana Tuhan mau apa.
Dia mulakan mereka. Setelah saya fikir-fikirkan, Tuhan mahu supaya dengan patung Tuhan ni kita keliling dia. Yang lain kata kita curah apa? Madu ke, susu ke. Betul tak? Ada kita ambil perasap ke dia, ataupun kita pergi tunduk depan dia. Tadi soal akidah, yang ni adalah soal ibadah. Bila Nabi betul datang, tadi dia tak bagi kita samakan Tuhan dengan makhluk. Apabila Nabi yang benar datang, kalau wahyu datang, perkara apa yang Nabi tak bagi? Jangan mereka-reka ibadah. Kalau mereka-reka ibadah, samalah dengan ni. Dah ada kepercayaan pada Tuhan, kau buatlah macam-macam mana yang Tuhan suka pada andaian kau. Dan setiap cara yang direka di dalam ibadah memberi keuntungan pada pereka ibadah itu. Berapa banyak tokeh berhala untung lebih daripada batu yang tak untung tu. Sebab tu ada cerita. Ada cerita dua orang berjalan dengan satu ekor keldai. Saya pernah cerita dalam kuliah saya. Bila dia berjalan dengan keldai, lama-lama dia orang tak apa ada duit, keldai dia mati. Dia kata apa? Kata kita korek kubur, kita bubuh keldai ni, kita bagi tahu orang ramai ini adalah kubur wali. Tapi kalau siapa yang nak berdoa di kubur wali ni, kena bagi sikit lah. Untuk dapat berkat wali, kita bagi duit sikit kat kita. Kita pengurus kubur ni. Maka ramailah orang yang percaya, tawaf lah, apalah, pergi bagi kubur, wahai wali tunai hajat saya, bagi duit kat dia. Kayalah dua orang ni. Sampai orang pun dah besar dah, tulis wali sekian ke, padahal keldai lah. Satu hari dua orang ni bergaduh. Dia kata, kau ambil duit lebih pada aku. Dia kata, aku tak ambil, kau yang ambil lebih pada aku. Bertengkar. Akhirnya dia kata, tak apa, kalau kau tak bohong, betul kau tak bohong, mari kita sumpah di kubur wali. Seorang tu kata, kau dah lupa mana wali ni kan keldai kita. Maksudnya lama-lama dia pun lupa. Oh, betul juga, bukan wali, keldai. Begitulah kubur-kubur yang berlaku. Setiap kubur, setiap agama baru yang muncul, di belakangnya penuh dengan kekayaan. Tu, di Amerika, di mana yang muncul ajaran-ajaran agama, tuan-tuan tengok. Semua tarikat-tarikat sufi di Afrika. Orang Afrika miskin. Ketua-ketua tarikat kaya. Dengan kekayaan yang luar biasa. Minta maaf lah kalau tarikat yang dia rasa dia betul. Saya cerita di Afrika. Demikian. Sebab tu Nabi SAW bila datang, Nabi tak boleh dapat terima zakat. Zakat Nabi tak dapat. Hidup sebagai orang yang sangat sederhana, supaya awak tak tuhmahkan ada kepentingan di belakangnya. Poin saya tadi ialah ibadah adalah absolutely ambil daripada Tuhan yang hendak kita sembah. Bukan kita sembah Allah menurut yang kita mahu. Kita hendaklah sembah Allah menurut cara yang Allah mahu. Tidak ada siapa yang tahu cara Allah mahu melainkan hanya Rasulullah SAW, pihak yang mendapat wahyu, iaitu Rasulullah. Maka dengan itu tidak boleh ada bid'ah dalam ibadah. Ibadah tak ada bid'ah. Tak boleh nak reka sembahyang zuhur ni kita rajin sikit nak buat 6, tak boleh. Walaupun 6 lebih baik daripada 4, tapi tak boleh. Maka Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
untuk dia menguji kamu bila memberikan kehidupan dan kematian. Ayyukum, siapa di kalangan kamu, ahsanu amala, amalan yang terbaik. Itu yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Bukan aktsaru amala, bukan siapa yang amalan dia paling banyak, no, tapi amalan dia yang paling baik. Paling baik, macam mana nak tahu dia punya semayang ke baik, dia punya semayang ke baik? Baik pada saya, menurut saya dia lebih baik. Ini kata menurut dia lebih baik. Itu kita, itu mungkin. Kereta merah ke cantik, kereta biru ke cantik. Itu penilaian kita. Gadis Riau ke cantik, gadis Malaysia ke cantik. Itu penilaian mata kita. Agama nak nilai siapa yang lebih baik, tak ada. Ikan boleh kita timbang kalau kita beli. Berapa kilo? 3 kilo, 4 kilo. Ambil penimbang, awak timbang. Agama nak timbang macam mana? Amalan tak ada. Satu saja penimbang. Following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kamu ikut Nabi. Kalau Nabi buat, itulah yang baik. Kalau kita sangka Nabi buat, Nabi tak buat, rupanya di atas sangkaan kita, mudah-mudahan Allah ampun kita. Tapi kalau kita tahu Nabi buat, tapi kita tak mau buat, sedangkan kita tahu Allah mengutuskan Nabi, itu berarti menderhaka pada Allah. Sekalipun kita kata, kalau Nabi kata inilah cara ibadah Nabi, no, saya nak ikut saya punya ustaz, saya nak ikut saya punya kiai, berarti awak mencabar Allah dan Rasulnya. Kalau awak terkhilaf dalam pengetahuan, orang kata sekian lama orang nak buat satu amalan, mereka sangka Nabi buat, mudah-mudahan Allah bagi pahala. Tapi setelah diberitahu Nabi tidak buat, dia kata tak apa Nabi tak buat, ustaz saya buat, saya ikut ustaz, saya bukan nak ikut Nabi. Ini ada masalah. Ini ada masalah. Kerana ketaatan kepada Allah itu bukan taat dengan membuat apa yang kita mau. Taat kepada apa yang Allah, mengabdikan diri pada Allah dengan cara yang Allah mahu. Jika tidak, tadi kawan Tok Batin tadi, Tok Batin tadi kita boleh ikut, kita tak boleh ikut. That's very simple. Everybody can claim my way is the best way, but always the best way is our Prophet way. Kita semua akan, sebab itu apabila kita salat, kita kata apa? Anta tahkumu. Kata Aisyah radhiyallahu anha bila dia tanya, bi ayyi syai kana yaftatihu Rasul sallallahu alaihi wasallam salatahu min al-lail. Dengan apa yang Nabi buka sembahyang daripada waktu malam? Allahumma ya Rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, engkaulah Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, penghias langit dan bumi. Engkau yang menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka selisihkan. Tunjukkanlah aku jalan yang benar di atas apa yang mereka selisihkan. Macam-macam pandangan ada. Dan Nabi pun beritahu, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di kalangan kamu selepas aku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, kamu pegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sa'id bin Musayyib, dia tengok satu orang lepas sembahyang subuh, dia sembahyang sunat. Lepas sembahyang subuh, dia sembahyang sunat subuh. Lepas sembahyang subuh ada sunat subuh tak? Ada tak? Tak ada. Sa'id bin Musayyib dia tengok satu orang salat. Sa'id bin Musayyib kata jangan salat. Tak ada, Nabi tak salat lepas subuh.
Dia kata ke Sa'id bin Musayyib, tabi'in, Sa'id bin Musayyib menantu Abu Hurairah, ayu'adzibuni Allahu fi salat, adakah Tuhan akan mengazabkan aku kerana aku semayang? Aku bukan lawan Tuhan, aku solat, takkanlah kerana aku semayang aku nak kena azab. Macam itulah ramai orang jawab kan, takkanlah kerana baca Quran nak kena azab. Ayu'adzibuni Allahu fi salat, adakah Allah azabkan aku dalam salat kerana salat? Sa'id bin Musayyib kata lah, lakin sayu'adzibuka Allah li khilafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi khilafika li Rasulillah. Allah akan azabku bukan masa saya semayang, tapi Allah azab engkau kerana engkau menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya bukan semayang, poinnya engkau menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don't divert the issue. The issue-nya bukan semayang, isunya khilaf menyanggahi Rasul. Kalau nak buat kaedah macam tu, semayang zuhur 15 rakaat, siapa nak kata apa? Takkanlah salah. Bukan aku berjoget, bukan aku menyanyi, bukan aku melompat, aku semayang. Lepas tu imam bagi salam 4 rakaat, dia bangun lagi 4. Dia kata, kau semayang apa? Alah, aku tambah lagi 4. Pahala bagi double, apa salahnya? Dia kata, tak payahlah, semayang 4. Nak semayang pun tak boleh kah? Dia kata, kita, ya, dia kata Rasulullah semayang 4. Tak apalah dia semayang 4, aku dah semayang, cuma aku tambah lagi 4. Sambung. Tak boleh? Tak boleh. Habis tak boleh, aku masuk neraka kena semayang. Oh, dia tanya kita macam tu. Takkan semayang masuk neraka. Kalau kau minum arak boleh masuk neraka. Kita kata bukan pasal semayang, tapi pasal menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang telah Nabi fix, dalam perkara yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.